And talking about produk-produk di Malaysia, saya nak transfer balik ke luar negara. Bagaimana how do FGV what do you call it, lakukan research tentang permintaan? Contohnya macam santan. Masa saya mula-mula pindah kat Dubai, nak cari santan punyalah susah. Okay, what would be the target? Macam mana nak tahu keperluan produk-produk di bawah FGV, yang mana satu nak pergi dulu, yang mana satu nak pergi ke mana, apa yang dilakukan sebelum decide yang sesuatu produk ni ngam pergi ke Dubai, yang ni pergi ke Qatar, yang ni pergi ke Australia ke UK ke mana, macam mana prosesnya, boleh tak kongsikan sedikit? Yang ni yang macam saya tekankan tadi, yang pertama sekali yang very important is to understand the market. Kita do our own survey daripada segi consumer insight. Kita invest behind the brand to understand, sebab kita tak nak jual barang yang tak ada permintaan contohnya. Betul. Jadi contohnya macam question, yang paling apa yang kita dapat see the low hanging fruit untuk pihak FGV adalah minyak masak. That's where that's where our expertise is all about. So minyak masak merupakan salah satu produk yang universal. So minyak masak merupakan memang target kami akan masuk minyak masak priority. Kedua, once kita dah establish a certain footprint daripada segi minyak masak, kita expand the range to see the suitability of the brand to ataupun kita perlu keluarkan brand yang lain. So those are some of the studies that ongoing. Kita pastikan semua objektif ni didapati dulu sebelum simply kita launch. Tapi untuk menjawab soalan IK, memang minyak masak merupakan priority utama sebab itu adalah universal product. Kedua, kita also looking at product differentiation. Next step is very important to differentiate your products also dalam market. So ini merupakan salah satu effort yang kita strongly work together dengan kita punya R&D department. And based on the feedback yang kita tahu daripada di luar negara, kita akan feedback pada R&D to come up with products yang mana boleh inovatif, so senang dapat diterima oleh consumer di sana. So kadang-kadang sebab competition is very strong, so one of the major challenges competition. Kalau you tengok jenama contohnya, you pergi kat Dubai, jalan dalam Carrefour for example, tu beratus brand kan. So many selling the same product kan. So jadi takkan kita nak go on selling the same product kalau harga all the while, then that also will be very challenging lah, because your margin will be very affected. So kita pun looking at what are the products yang kita boleh offer. Product differentiation, branding, all those are areas yang continuously kita doing. And what would be the differentiation? Macam contohnya produk minyak masak saji, bila approach luar negara. So salah satunya yang kita lihat, kita dengan study adalah contohnya kalau minyak sawit for example, kita realise that consumer di contohnya Middle East, you lihat di shelf contohnya minyak sawit itself, consumer adalah produk yang kurang diminati. Mereka lebih kepada soft oil, contohnya minyak jagung, minyak bunga matahari, canola. So itu merupakan, ataupun minyak olive. So those are the consumer segment. Tapi di other segment that we realise yang mana sedang meningkat disebabkan oleh inflation and so on adalah minyak campuran ataupun blended oil. So ini merupakan minyak macam campuran bunga matahari ataupun soya bean dengan minyak sawit. Bila you campur minyak ni, it give you the best oil with an affordable price. So produk macam ni dah memang kita see it's an upcoming category di sana. So kita pun telah, pihak Saji pun telah mengambil inisiatif ni untuk melihat bagaimana kita boleh angle our product to masuk. So that means kita perlukan produk yang lebih inovatif. It's not just selling what we have, tapi we need to modify, we need to cater to the market. Contohnya kena buat minyak blended for example. So those are some of the range that in future insyaAllah kita akan launch dalam market-market di luar negara. Cantik sangat. Ini ada lagi soalan daripada yang juga berkaitan dengan apa Encik Syamil mention tadi. Soalan daripada penonton, adakah akan ada produk-produk yang baru akan dikeluarkan di masa yang akan datang? For sure, kalau saya pun boleh tolong jawabkan, memanglah ada. Tetapi kan what would be the angle, the area yang menjadi interest kepada FGV dan tim Encik Syamil untuk produk yang akan datang?
Of course kita daripada segi product launch panggil new product development, kita actually ada lebih kurang a 5 years timeline punya new product development launch plan dalam kita. Okay. So all these kita work closely dengan kita punya R&D dan juga based from our commercial ataupun marketing part where kita do a lot of consumer insight to understand the consumer. Of course, to answer you, yes, kita akan come up with more innovative product coming soon. Wait and see. Daripada segi di Malaysia, dan kita punya rangkaian, contohnya sekarang kita mempunyai lebih daripada 67 SKU So daripada jumlah tu pun kita akan tambah kita akan bertambah untuk pastikan barang yang kita launch ni memenuhi cita rasa kepada pengguna. Tapi wait and see, insyaAllah very very interesting product are coming soon. Okay. Saya suka tentang topik penjenamaan, and then Encik Syamil mention about positioning dan sebagainya. Tapi tadi ada Encik Syamil ada mention something, and kalau boleh nak expandkan sikit whether it's happening or not. Tadi Encik Syamil ada mention about some products daripada Malaysia, okay, maybe under FGV ke, bila bawa ke luar negara kena ada sedikit rebranding. Okay, ada tak berlaku, dan boleh tak ceritakan keadaan tersebut? Perlu tak produk tu di rebrand ke luar negara? Okay, yang salah satu sekarang so far yang market, that's why kita pun approach market for example FGV kita mempunyai a few brand names because sometimes kita kena buat research about nama brand kita. Mungkin katakan contohnya Saji for example, di Malaysia orang boleh terima very well, tapi contohnya kita tak tahu, mungkin di certain negara bila kita letak kata jenama Saji mungkin maksudnya berbeza. Itulah adanya. Mungkin there's some brands yang pernah terjadi, certain company launch brand name tu can be offensive. Correct. Macam ni Encik Syamil, maaf saya ganggu sebab saya teringat satu. Kat sini kalau kita beli dekat Carrefour ada beras-beras tu beras dosa beras. Confirm lah kalau beras dosa tak boleh masuk ke Malaysia kan, sebab dia punya brand name tu dah macam tu. Okay, so jadi along the lines of apa Encik Syamil mention tu, okay, boleh teruskan. So kita so far kita mempunyai a few alternative brand name. Okay, so bila kita nak masuk contohnya ke negara tersebut, kita akan study dulu apa brand name yang suitable yang boleh diguna pakai ataupun boleh diterima oleh pengguna-pengguna di negara tersebut. Jadi kita pun careful lah sebab sekali you launch salah tu susah nak patah balik. Dia terlajak perahu boleh undur, terlajak nama, alamak, macam mana nak buat tu kan. Okay, soalan daripada kita punya penonton. Okay, saya suka tengok iklan-iklan Saji. Okay, betul-betul boleh relate dengan rakyat Malaysia. Okay, macam mana dengan pengiklanan? Ada dua saya nak tambah. Okay, ada plan nak buat pengiklanan baru, dan saya punya soalan pula adalah kalau kat luar negara macam mana? Buat iklan juga ke untuk dapatkan pasaran? Okay, untuk Malaysia, isu pasal iklan ni memang Saji kita telah pun dapat banyak award lah daripada segi kreativiti kita terutamanya viral video. So effort seperti begini akan diteruskan. Mengenai soalan whether iklan baru akan keluar, tunggu dan lihat. Mengenai soalan di luar negara, soalan di luar negara, iklan yang kita buat masa sekarang kita lebih kepada kita lebih kepada bukan pada mass media, tapi kepada more to social media di sana dulu. Kita sebelum kita go aggressively big, kita kena be very strong in local Malaysia. Once we are establish kat sana, kita boleh replicate apa yang kita boleh replicate di luar negara, kita boleh replicate. Tak boleh, kita definitely kita kena tweak, landaskan landscape negara tersebut. Memang tim kreatif FGV memang hats off, memang kreatif sangat-sangat menghasilkan iklan-iklan yang viral yang ada sekarang ni, and kita saya dan my team juga sentiasa looking forward untuk tengok iklan-iklan yang akan datang. Encik Syamil, boleh tak kongsikan currently, apakah produk-produk di bawah FGV yang sekarang ni ada di pasaran? Kita tahu Saji macam the premier product lah, one of the killer product lah nak dikatakan. Apa lagi antara produk-produk yang lain, dan how do you see the potensi of produk lain, spesifik jenama yang lain yang you think FGV akan push selepas Saji?
Alright, kita daripada segi branding kita ada few anak syarikat few anak syarikat yang berbeza yang punya jenama tertentu buat under the Lima Oil. Contohnya kita ada Saji memang specifically untuk minyak masak, dan kita ada Adela which is untuk kita punya margarine, kita punya minyak masak soft oil dengan Sri Pelangi. Di samping tu kita punya sebuah anak syarikat yang lain adalah MSM Sugar, gula perai, orang panggil gula hijau yang memang terkenal dalam market pun adalah salah satu anak syarikat kita. Dan juga kita punya syarikat tenusu kita, Bright Cow, that's another brand yang jual punya susu segar, yogurt dan sebagainya under jenama Bright Cow. Lagi satu anak syarikat adalah Integrated Farming di bawah pengelolaan Encik Razak Ayah, Ladang 57. Ni macam beras, dia buah-buahan, so juga ayam kampung contohnya. So those are some of the brand dan juga anak syarikat yang sekarang di bawah FGV. Okay, and selepas Saji, yang mana satu yang Encik Syamil rasa macam will be boleh mendapat permintaan yang tinggi di luar negara? InsyaAllah kita besides Saji, kita juga fokus banyak kepada margarine contohnya Sri Pelangi. Sri Pelangi ni pun merupakan market leader di Malaysia sekarang. Pun sekarang dah lebih kurang 44.9%. Ini adalah nombor market share, this is the number datang daripada Nielsen okay. Sri Pelangi ni memang terkenal atau mana di Burger Boys yang mana buat burger kan. Memang kalau tak ada, orang kata tak ada Sri Pelangi Margarine tak lengkap lah, sebab dia memang special produk lah. Right. So, kepada penonton-penonton, bila tadi Encik Syamil kata antara produk-produk di bawah FGV mendapat market share 40%, 45%, sebenarnya kan itu tinggi. Kalau kita tengok market share untuk brand yang leader, contoh macam Coca-Cola pun 30%, 40% sahaja, bukanlah 90%, 80%. So bila Encik Syamil kata 40%, 45%, that's very high sebagai market share dalam salah satu jenama. Betul tak Encik Syamil? Sebab lebih kurang orang kata kami daripada jenama nombor 1, kalau dikomparekan jenama nombor 2 memang beza dia besar lah. Sebab dia bukan kira lagi 2-3% lebih pada tu. Betul. Correct. So, InsyaAllah kami akan meneruskannya. Okay. Alright, soalan terakhir daripada penonton kita. Ini macam soalannya berbunyi, bagaimana FGV menggalakkan kaki tangan menggunakan produk FGV bagi pemasaran word of mouth? Ada ni tak? Ada macam circular kata semua orang kena pakai produk-produk FGV. Macam mana cerita dia? Okay. Orang kata branding start at home kan. So kami pun memang buat encourage untuk para kaki tangan kami menggunakan produk FGV. Salah satu effort yang kita buat adalah melalui kita, contohnya di Wisma FGV ini, kita ada kedai FGV di bawah di mana staff-staff kami dapat membeli barangan dengan harga yang istimewa. Harga diskaun. Kalau saya pergi tak dapatlah diskaun. Masa tak boleh. Datang ke sini dan kita dapat lihat memang kita buka kedai tu juga, kita pun buka kepada orang ramai siapa nak datang beli. Tapi mungkin diskaunnya berbeza sedikit. Tapi memang harga yang kita tawarkan harga yang istimewa lah. Dan juga kita Okay, ada soalan daripada pemuda ni tanya. Okay, since di bawah FGV produk Saji tu dah ada jenama yang terkenal, ada jenama besar, ada tak menjalankan program-program untuk pembangunan usahawan? Okay, talking about that, kita punya effort about CSR so memang kita ongoing daripada segi tu kita ada macam program, contohnya if I just read through kita ada macam program Jalinan Mesra Seikhlas Hati kita buat dengan PPZ Mawib dan juga Jawi. Okay, kita juga membangun penggunaan usahawan asnaf, kita buat dengan Lembaga Zakat Kedah. Kita berlangsung di Langkawi di mana kita sponsor lebih kurang 6 bulan punya program untuk membangunkan para usahawan menggunakan, bukan pasal nak menggunakan barang kita, tapi at the same time kita bagi total package. I mean training juga, cara macam mana nak run a business So itu adalah effort yang memang kita continuously doing daripada segi tu. Bukan setakat kita nak jual barang, tapi Saji merupakan satu jenama yang mana kita, it's a caring brand So kita pastikan apa yang kita dapat kita kembalikan kepada masyarakat. So those are continuously going
Menarik sangat. Dan bagi penonton untuk dapatkan maklumat lanjut boleh masuk ke laman web yang tertera di skrin anda, maklumat lanjut daripada FGV. Okey, masa amat mencemburui kita Encik Syamim, apa pesanan terakhir Encik Syamim dan juga mungkin your goals ataupun vision, pesanan kepada penonton-penonton kita? Okey. Terlebih dahulu saya sebagai CEO Delima Audit ini mengucapkan terima kasih terima kasih banyak terutamanya kepada semua rakyat Malaysia, di Malaysia ataupun di luar negara ataupun di mana-mana saja kerana selama ini menyokong kami sebab kami tak akan berada di posisi ini tanpa sokongan anda semua jadi amat-amat terima kasih dan saya harap sokongan ini akan berterusan. Jadi kami pun kami punya own helpline ataupun saji rakan terutama all our social media. Please give us your feedback, any suggestion kita welcome dan juga kita pun terima segala kritikan yang hati terbuka dengan mana kita boleh improve, definitely kita akan improve. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, dan pesanan saya juga kepada pendengar-pendengar untuk sentiasa support FGV, produk-produk, nanti pergi ke pasar raya dan sebagainya, tengok label, tengok produk-produk mana FGV punya dan kita beri support. Bak kata nak jadi macam Nestle, perlulah support kita rakyat Malaysia bersama untuk membawa produk-produk Malaysia, not just di Malaysia tetapi kan ke peringkat antarabangsa. Sekali lagi terima kasih Encik Syamim kerana bersama kami dan kongsikan banyak sangat maklumat. I learn a lot dalam masa setengah jam ni. Saya sendiri belajar sesuatu untuk macam mana strategi kaedah penjenamaan nak kembangkan perniagaan dan juga bersaing dalam bidang perniagaan. So sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum. Okay, have a great day Encik Syamim. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih.